Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bab 13 berkenaan homeostasis dan sistem urinari manusia. Untuk hari ini kita fokus kepada pengosmo kawal aturan dan juga bab yang subtopik yang terakhir iaitu berkenaan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem urinari. Okey. Okey, untuk hari ini setelah kamu dah belajar, sepatutnya kita dah boleh tahu bagaimana nak sintesis konsep homeostasis dalam suap balik negatif, okey, dalam pengosmo kawal aturan. Okey, bila sebut pengosmo kawal aturan, ia berkaitan dengan osmosis. Okey. Alright. Okey, mekanisme homeostasis dalam pengosmo kawal aturan. Okey, cuba tengok yang merah ni. Kandungan air dalam badan berubah mengikut pengambilan makanan dan minuman. Okey, maksudnya di sini badan kita ni memang ada air kan. Okey, so air, kalaulah air itu banyak dalam badan, mungkin disebab kita ambil makanan yang mengenai banyak air. Contohnya kita makan makanan berkuah kan, laksa ke, bihun sup ke. So makanan itu banyak air, jadi kandungan air dalam badan bertambah. Ataupun kita makan buah-buahan kan, buah-buahan yang mengenai banyak air. Contoh apa buah-buahan yang banyak air? Contoh apa? Tembikai. Okey, good. Tembikai kan. So tembikai banyak air ataupun buah oren kan. So air dalam badan akan bertambah. Okey. Kadang-kadang makanan itu juga menyebabkan kandungan air dalam badan kita berkurang. Contoh kita makan makanan yang masin. Okey, makan nasi dengan ikan masin, ikan gelama masam ke apa. Banyak sangat makan makanan masin, badan kita kurang air. Okey. Ataupun dari segi minuman, kalau kita minum banyak air, maka air dalam badan pun akan menjadi banyak lah. Itu maksud dia, kandungan air dalam badan berubah mengikut pengambilan makanan dan minuman. So badan kita dia tak boleh banyak sangat air, tak boleh banyak sangat air, tak boleh kurang sangat air. So badan kita akan cari jalan untuk kontrol. Okey. Jadi proses nak kontrol kandungan air dalam badan itu kita panggil sebagai pengosmo kawal aturan. Ini adalah proses lah. Macam mana nak tahu dia nak kontrol apa? Nampak ni osmo ni berkaitan osmosis. So bila berkaitan dengan osmosis, kita terus ingat sama ada dia air ataupun garam. Sebab air dan garam tu yang menentukan kandungan osmosis, tekanan osmosis dalam badan kita. Okey, bukan sahaja air, garam pun main peranan. Sebab kalau banyak garam dalam badan, maksudnya air kurang. Kalau kurang garam dalam badan, air banyak. Dia berkaitan macam tu. Okey. Jadi, proses pengawal atur air dan garam dalam badan. Okey, kita nak kontrol air dan garam dalam badan supaya tekanan osmosis. Jadi, dia ada kaitan dengan tekanan osmosis darah. Okey. Contoh, kalau cikgu hari ni makan pulut. Contoh, makan pulut dengan ikan masin. So, lepas tu tak minum air kan. Maksudnya badan cikgu ni kurang air. So, badan cikgu tekanan osmosis dia akan tinggi. Ingat kalau badan kurang air, tekanan osmosis darah akan tinggi. Maksudnya tekanan badan kita tu dia nak air. Sebab badan kurang air, jadi badan kita nak cari jalan supaya air bertambah dalam badan kita. Itu maksudnya tekanan osmosis kita bertambah. Ingat cikgu ulang. Kalau badan kurang air, tekanan osmosis tinggi. Kalau badan banyak air, tekanan osmosis rendah. Okey. Jadi, badan kita ni dia nak kontrol dengan cara kontrol dicapai dengan mengawal atur isi padu penghasilan air kencing oleh ginjal. Contoh dia macam ni. Kalau badan cikgu banyak sangat air, macam mana cara nak buang air tu? Jadi melalui air kencing kan. So ginjal akan kontrol melalui proses penghasilan air kencing. Okey, kalau badan kurang air, air kencing keluar juga, tapi sikit dengan pekat. Kalau badan banyak air kencing jadi banyak dan cair. Okey, dua perkataan tu dia sinonim lah. Cikgu ulang balik. Kalau badan kurang air kencing jadi apa? Kalau badan kurang air kencing kita jadi macam mana? Banyak ke sikit? Sikit. Cair ke pekat? Pekat. Okey, good. Okey, kamu ini senang je sebabnya kita mengalami dia selalu kan.
Jadi kita boleh kait lah. Benda ni senang nak ingat sebab benda ni jadi kat kita. Alright. Okay. So, dekat bahagian badan kita nak tengok kita punya siapa yang nak kontrol semua badan kita ni banyak air kencing banyak semua siapa kontrol. Okay. So, ni bahagian yang kontrol adalah bahagian dekat hipotalamus. Okay. Ada satu reseptor dipanggil sebagai osmoreseptor. Okay. So, dia ada hormon dekat pituitary, ada hormon. Hormon ni akan merembeskan ADH. Oksitoksin ni dia tak ada kaitan kita belajar hari ni sebab ini berkaitan dengan kelenjar memory. Memory gland ni yang nak hasilkan uterine muscle. Yang cikgu nak fokus ini kat sini adalah ADH. Okey. Bahagian ini yang kontrol tubul dekat ginjal kita yang belajar sebelum ni. Tubul berlingkar proksimal, tubul berlingkar distal. Okey, tubul-tubul kat situ, tubul pengumpul. So ADH ni dia lebih dekat tubul berlingkar distal dengan tubul pengumpul. Sebab dia nak kontrol sama ada nak serap air banyak ataupun serap air sikit. Nak serap pergi mana? Nak serap masuk balik ke dalam kapilari darah. Okey. Contoh beginilah. Alright. Okey. So osmoreseptor dalam hipotalamus. Ni osmoreseptor. Reseptor yang kesan kekurangan air ataupun garam di dalam badan. So, ada kaitan nama ni kan? Osmo. Okey, kita tengok yang ni. Kepekatan ADH rendah. ADH ni adalah hormon. Okey. Kalau ADH dalam badan kita kurang, maksud dia, dua dinding ni, dinding tubuh berlingkar distal. Ingat kat mana? Dinding tubuh berlingkar distal dengan dinding ductus pengumpul dia kurang telap terhadap air. Okey. Maksud dia baca dia di sini daripada atas ke bawah. Sekejap cikgu point ni. Okey. So, maksudnya bila kepekatan ADH rendah, so air diserap semula dari bendalir renal. Bendalir renal ni bendalir yang ada dalam tubuh lah. Ke dalam kapilari darah kurang diserap balik lah sebab air banyak dah dalam badan. Jadi air kencing yang dihasilkan lebih cair dan banyak. Maksudnya tadi kalau cikgu minum air banyak, so ADH dalam badan cikgu kurang lah sebabnya osmoreseptor ni kurang dirangsang untuk menghasilkan ADH. Jadi tak banyaklah air diserap balik ke dalam badan. Yang tak diserap balik itulah yang dibuang melalui air kencing. Jadi air kencing akan lebih cair dan banyak. Okey, kalau kepekatan ADH tinggi, maksudnya dinding tubuh berlingkar distal, dua ni dinding tubuh berlingkar distal dengan dinding ductus pengumpul lebih telap terhadap air. Jadi lebih banyak air akan diserap ke dalam kapilari darah. Jadi apa kesan dia? Kesan dia adalah air kencing lebih pekat dan sedikit. Lebih pekat dan sedikit. Senang kita ingat yang sebelah ni akan automatik ingat lah. Okey. Okey. Inilah yang berlaku dekat mana tubuh berlingkar distal yang proses penyerapan semula ni dengan ductus pengumpul. Depa ni lah yang akan detect sama ada nak serap balik masuk dalam kapilari darah ni. Nak serap balik air masuk dalam merah-merah ni kapilari darah. Okey, cikgu ulang balik. Kalau ADH dia kurang dirangsang, maka tubuh pengumpul akan kurang air ni akan kurang diserap balik masuk ke dalam kapilari darah. Jadi air kencing akan keluar lebih banyak dan lebih cair. Okey. Ini penerangan lagi tentang macam mana proses homeostasis dalam badan dari segi pengosmokawaturan. Okey, contoh kita tengok dari belah kiri dulu. Kita tengok belah kiri dulu yang ni, belah kiri dulu. Okey. Okey, pengambilan minuman. Okey, contoh. Nak bagi contoh siapa? Contoh Adam Okey, Adam minum banyak air. Okey, bila Adam minum banyak air, kamu kena bayangkan bayangkan. Adam minum banyak air. Lepas tu apa jadi pada tekanan osmosis darah? Tekanan osmosis darah berkurang. Diturunlah tekanan osmosis darah. Okey. Apakah osmoreseptor ni
dekat kita punya hipotalamus akan kurang dirangsang. Dia akan detect dulu. Osmoreseptor kan reseptor. Dia akan detect, oh badan Adam ni banyak air. So, tak payahlah nak rangsang banyak-banyak ADH. Jadi, kelenjar pituitary, dia dapat maklumat daripada osmoreseptor kata badan Adam banyak air. So, tak payah buat keluar banyak ADH. Jadi, ADH ni kurang di rembes. Okey. Bila kurang di rembes, maka kepekatan ADH tu ada dalam badan tapi dia kurang pekat. Bila kepekatan rendah, so dinding tubuh belingkar distal dekat Adam, dekat ginjal Adam ni, dinding tubuh belingkar distal dengan dinding ductus pengumpul kurang telaplah terhadap air. Apa kesan dia? Penyerapan semula dari bendalir renal ke dalam kapilari darah pun berkurang. Dia tak mau, badan kata tak payahlah ambil balik air, dah banyak dah badan Adam banyak air dah, tak payah serap semula. Nampak? Bila tak payah serap semula, air tu nak pergi mana? Air tu akan dirembes keluar sebagai air kencing yang cair dan banyak. Okey, yang cair dan banyak. Okey, ini kes kalau minum air banyak ataupun waktu sejuk. Bila hujan kita selalu nak pergi buang air kecil kan? Itu homeostasis dalam badan kita. Dia berkaitan juga dengan kulit dan sebagainya. Tapi kat sini kita fokus tentang air minum banyak dengan air minum sikit. Okey. Okey, sekarang kita tengok situasi yang kedua. Tengok belah kanan pula. Ni belah kanan ni. Okey, kita nak bagi contoh siapa? Siapa? Okey, contoh Alisha. Okey. Alisha hari dia makan asam buih banyak. Okey, makan asam buih, lepas tu makan ikan masin, lepas tu buat aktiviti cergas. So, badan dia banyak hilang air, kehilangan air. Bila kita, lepas tu kurang minum air pula kan. So, badan Alisha dia kurang air. Apa jadi pada tekanan osmosis darah dia? Tekanan osmosis darah akan meningkat. Badan dia tu hunger for water. Itu maksud tekanan osmosis darah meningkat. Badan dia nak air banyak. Jadi tekanan osmosis, bukan tekanan darah. Jangan lupa tulis perkataan osmosis. Sekarang ni kita belajar pasal air-air ni. Jadi tekanan osmosis darah meningkat. Bila tekanan osmosis darah meningkat, ini telah memberi satu signal kepada osmoreseptor dalam hipotalamus. Dan dia dirangsang untuk bagi tahu dekat kelenjar pituitary untuk rembes lebih banyak ADH. Ini hormon. Antidiuresis hormon. ADH ni antidiuresis hormon. Okey. Bila banyak ADH dirembeskan, ini dia punya efektor lah. Dinding tubuh belingkar distal, ni efektor dia. Dinding tubuh belingkar distal dengan dinding ductus pengumpul akan telap. Maksudnya dia akan tarik. Kita sebut perkataan telap lah. Kita nak faham tu kita sebut macam dia tarik air banyak lah. Nak pergi mana? Air banyak diserap masuk balik dalam kapilari darah. Masuk balik dalam badan. Bila dah masuk balik banyak dalam badan, so yang tinggal tu sikit-sikit je. So air kencing akan keluar sedikit dan pekat. Mesti tulis dua-dua perkataan ni. Kalau sedikit saya tak lengkap. Sedikit dan pekat. Jadi kita boleh experience benda ni, memang kita selalu experience. Kalau kita selalu lari jogging ke apa, air kencing kita jadi sikit. Sebab banyak air dah, badan kita dah kurang banyak air. So badan kita dah detect semua untuk pengosmo kawal aturan. Jadi itulah cara badan kita, macam mana badan kita dia tolong kontrol supaya sentiasa dalam keadaan optima. Boleh Okey. Now kita tengok soalan. Sebelum kita pergi lagi, kita tengok soalan sikit. Nampak dah soalan ni kecil sangat. Okey. Ini soalan dia. Seorang pesakit kencing manis mengalami simptom dahaga dan kerap kencing. Ini situasi Kalau orang kencing manis, memang mereka selalu dahaga. Okey, lepas tu kerap kencing. Sekejap dia rasa nak kencing, sekejap dia rasa nak kencing. Okey, antara berikut yang manakah menerangkan keadaan tersebut? Okey. Kamu boleh dekat phone kamu boleh ni kan, zoom kan? Boleh tak?
Boleh tu. Alright. Okay, so jawapan dia apa? Agak-agak yang mana? Kamu teka-teka dulu yang mana yang boleh kita bagi tahu jawapan yang tepat. Sekarang ni yang tadi cikgu ajak dia makan makanan masin dan sebagainya. Tapi soalan SPM ni dia macam kebat sikit. Dia bagi tahu penyakit kencing manis. Tapi kes dia samalah. Dia dahaga. Dia kerap kencing. Dahaga tu macam kita lah. Kalau kita makan makanan masin memang kita rasa dahaga. Dia kes dia samalah macam tu. Yang mana? A, B, C, D. So, mana yang paling tepat? Afiq? Afiq nak jawab apa Afiq? Abid? Okey, apa jawapan? Asal-asal yang mana? A kod. Kod. Aisyah kod tak mau. Okey, kita tengok. Hari ni kita belajar tentang apa dia, Hafiz? Ada? B kod. B kod. Ada kod juga. Lebih banyak glukosa. Maksudnya D. D. Okey. Tak ada kod Okey, Adam D. Alright, kita tengok jawapan satu persatu. Kita tengok kejap. Lebih banyak glukosa diserap semula. Okey. So, kalau glukosa diserap semula, orang kencing manis, glukosa dia tak dapat ditukarkan menjadi glikogen. Glukosa berlebihan akan keluar melalui air kencing. So, bila dalam kes ni, okey, kita tak ada kaitan tentang glukosa. Okey, yang ni berkaitan dengan pengosmo kawal aturan. Okey. So ada yang glukosa ni semua kurang tepat berkenaan glukosa semua ni kurang tepat. Memang soalan dia berkaitan dengan kencing manis, tapi dia bukanlah nak tanya tentang glukosa yang ni. Dia lebih kepada pengosmo kawal aturan yang berkaitan dengan air. Sebab dekat sini dia ada bagi tahu kan tentang dahaga. Bila dahaga maksudnya badan kurang air. So badan akan cari jalan untuk tambahkan air dalam badan. So maksudnya bila dahaga maksudnya kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah. Nampak tak? Bila dahaga maksud dia tekanan osmosis darah dia meningkat. Kan? Jadi maksud dia H2O dalam darah dia rendah. Sebab tu dia rasa haus, rasa dahaga. Okey, so dekat ductus pengumpul ni sepatutnya air diserap balik masuk. Tapi kurang air diserap. Sebab orang kencing manis ni dia ada problem sikit. Maka kurang air diserap semula di dalam ductus pengumpul. Dalam kat ni. Bukan dalam ductus pengumpul. Kurang diserap semula ke dalam kapilari darah. Okey, dekat ductus pengumpul ni ada air. Dia kurang diserap masuk balik ke dalam kapilari darah. Sebab tu dia rasa dahaga. Okey. Okey, soalan 23. Individu X gemar memakan makanan masin dalam menu hariannya. Apakah kesan pengambilan makanan tersebut terhadap penghasilan air kencing? Ni soalan senang ni, directly je soalan memahami. Apa jawapan? 23. A. Senang sedikit dan pekat. Nampak semua jawapan dia ada sepasang tu. Sedikit dan pekat. Sedikit dan cair, banyak dan cair, banyak dan pekat. So, makanan masin maka sedikit dan pekat. Sebut saja makanan masin, terus sebenarnya dia bagi hint dekat kita bahawa tekanan osmosis darah meningkat. Bila tekanan osmosis darah meningkat, maksudnya nak air lah. Bila nak air, ADH dia meningkat, maka air kencing dia akan sedikit dan pekat. Okey. Okey, ni soalan SPM 2015, soalan 6. Okey, seorang individu dapati mempunyai kandungan urea yang tinggi dalam air kencingnya. Terangkan mengapa.
Okey, ini dah lari sikit lah daripada yang kita belajar sekarang ni. Dia ada kaitan dengan sebelum ni punya topik. Tapi tak apa, cikgu terangkan juga. Okey, berkenaan urea. Okey, bila sebut urea, dia adalah hasil daripada protein. Okey, hasil buangan daripada protein. Okey, maksudnya kalau urea tu banyak dalam badan dia, maksudnya dia ambil makanan protein yang banyak. Okey, pengambilan protein yang tinggi. So, protein ni bila proses pencernaan, maka akan jadi asid amino. Okey. Okey, kat sini disebut dia ambil di perkataan tinggi ni. Bila tinggi maksudnya asid amino dia berlebihan dalam darah. So, badan kita dia ada kuantiti tertentu untuk asid amino diperlukan dalam badan. So, kalau lebih, asid amino tak boleh disimpan dalam badan. Dia berbanding kalau gula dalam badan kita kalau berlebihan dia akan simpan dalam bentuk glikogen. Tapi asid amino ni kalau lebih badan tak mau simpan, dia akan buang dalam bentuk urea. Okey. So proses ini dipanggil pendiaminaan. Okey, proses pendiaminaan yang berlaku di hati. So asid amino tu proses pendiaminaan ni apa dia? Proses pendiaminaan adalah proses di mana asid amino yang lebih-lebih kat badan kita tu akan ditukar menjadi urea. Okey, benda ni berlaku di hati. Right. So urea ni kemudian tak boleh simpan dekat hati. Walaupun dia berlaku di hati, hati kata tak mau simpan urea banyak-banyak, aku nak bagi dekat ginjal. So dia bagilah dekat ginjal. So ginjal pun tak mau simpan, dia akan singkirkan di dalam air kencing. Okey. So urea di dalam turasan glomerulus tidak diserap semula dalam kapilari darah. Kita belajar memang dia tak serap balik dalam badan kita kan. Yang serap air, garam, glukosa saja yang diserap. Yang lain urea memang dia tak mau, dia akan buang. Okey. So urea akan dirembeskan di tubuh belingkar distal dari kapilari darah ke dalam tubuh belingkar distal dan diangkut secara pengangkutan aktif dan dikumpul di dalam air kencing. Dia sebenarnya soalan ni dia nak tanya proses macam mana urea tu dibuang. Ini kita belajar sebelum ni. Cikgu lupa nak beritahu soalan ni hari tu. Okey. Alright. Okey, soalan ni pula. Ini soalan SPM 2019, soalan nombor 7. Okey, proses pengosmo kawal aturan. Okey, yang ni kita belajar hari ni. Okey, melibatkan kelenjar K. Okey, dalam rajah 7.1. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji hubungan antara air yang diminum dengan isi padu air urin yang dihasilkan. Okey. Terangkan peranan kelenjar K dalam rajah 7.1. Okey. Nampak sini yang warna hitam ini. Yang warna hitam ni adalah isi padu air yang diminum. Yang belang-belang ni adalah isi padu urin yang dihasilkan. Okey, kita boleh buat kesimpulan, semakin banyak air yang diminum, semakin banyak air kencing ataupun urin dihasilkan. Kan? Okey, sekarang ni soalan diterangkan peranan kelenjar K. Okey. So, kelenjar K ni dia tak bagi tahu apa benda. Ni kat sini, tapi dia nak terangkan berkenaan dengan macam mana air dikawal atur lah. Okey, kita buat perbandingan antara Y dengan Z. Okey, dekat Z ni air yang diminum sikit kan. Bagi individu Z, isi padu air diminum sedikit. Jadi, urin pun sedikit lah. Kemudian, isi padu air di dalam darah menurun menyebabkan tekanan osmosis darah meningkat. Dia kaitkan dengan tekanan osmosis darah. Sebab dia minum air sikit. Bila minum air sikit, tekanan terus kita tulis tentang tekanan osmosis darah dia. Tekanan osmosis darah meningkat. Okey. So ini bila meningkat saja akan dapat detect oleh siapa? Oleh osmoreseptor di hipotalamus. Okey. Kemudian kelenjar pituitary lebih dirangsang. Okey. Kelenjar K ni kelenjar pituitary lah. Mungkin ada gambar rajah lain yang cikgu tak perasan ni, tak apa. Okey. So kelenjar pituitary akan merembeskan lebih ADH. Dia ulang balik macam cikgu explain yang tadi. Okey. Lebih ADH akan diangkut oleh darah ke nefron, maka ke-8, 2 tadi
Dinding tubuh belingkar distal dengan salur pengumpul akan telap terhadap air. Okey. Kemudian lebih banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah dan tekanan osmosis darah menurun semula. Okey. Dia baru terang tentang Z. Jadi sebenarnya isi ni sama je, cuma cara dia nak tanya tu yang berbeza. Kamu kena bijak nak tengok apa sebenarnya dia nak tanya. Kamu jangan rasa macam soalan ni macam tak pernah belajar ke. Tak. Semua benda yang kita belajar, cuma macam mana kita nak interpret soalan itu supaya kita boleh jawab dengan baik. Okey. So adakah setakat ini saja? Kita belum terang tentang Y. So kena teranglah tentang Y. Okey, bagi individu Y, jawapan yang kamu tadi kamu exchange sajalah. Kan? Tadi kalau kita kata Z itu dia minum air sikit, air kencing sikit, lepas tu ADH kurang dirembeskan, kita terbalikkanlah untuk jawapan Y ni. Kita bagi tahu bagi individu Y, isi padu air diminum banyak, maka urin pun banyak. Jadi tekanan osmosis darah menurun. Yang tadi kita bagi tahu tekanan osmosis darah meningkat. Sekarang ni kita bagi tahu tekanan osmosis darah menurun. Okey. So siapa kesan? Sama juga dikesan oleh osmoreseptor, and then menyebabkan kelenjar pituitari kurang dirangsang untuk kurang merembeskan ADH. Nampak? Lepas tu kita nak cerita pasal apa lepas pasal ADH ni? Kita nak cerita pasal apa? Ingat tak? Siapa reseptor, siapa efektor dalam kes ni? Siapa efektor dia? Kalau ADH kurang dirembeskan, nak memberi kesan kat siapa ni? Untuk serap semula air ni. Tubuh apa? Tubuh renal tu. Ada 2. Hafiz. Ada 2. Batrisha. Okey, tubuh belingkar distal satu lagi. Tubuh belingkar proximal. Itu dia. Mana dia? Patah balik. Dinding? Dutus? Ya, 2 tu. Yes, yang tu 2 ni. Proximal tak cerita pun hari ni, tak ada cerita proximal. Hafiz? Okey, 2 yang akan terkesan dengan rembesan ADH ni ada 2. Tubuh belingkar distal dengan ductus pengumpul. Okey, bila kurang ADH dirembeskan, so depa pun tak maulah serap semula air, proses penyerapan semula air ke dinding kapilari darah tu kuranglah. Okey. Okey, dinding nampak? Dinding tubuh belingkar distal dengan salur pengumpul kurang telap. Okey, kurang telap terhadap air, maka air kurang diserap semula terhadap darah. Jadi bila kurang air diserap semula, maka tekanan osmotik darah pun akan meningkat semula kepada normal. Cek balik siapa yang masih kurang faham, cikgu ada record ni, nanti boleh tengok ulang-ulang kali sampai betul-betul faham. Okey, cikgu faham baru first time kita belajar mungkin susah nak ingat, tapi no problem, buat ulang kaji, buat latihan insya-Allah. Okey, siapa-siapa pun macam tu. Okey, bukan first time memang kita susah nak ingat, susah nak faham, tapi berkali-kali kita buat insya-Allah boleh. Janji ada usaha. Okey. Kita masuk habis yang tu saja untuk homeostasis. So ingat benda-benda penting kita belajar tadi berkenaan dengan ADH, ketelapan dinding tubuh belingkar distal dengan tubuh ductus pengumpul. Okey, ingat balik yang tu. So kita masuk 13.3. Apakah kaitan kalau kita tak jaga kita punya sistem urinary? Apakah penyakit yang mungkin dapat? Okey, na'udzubillah, kita jaga betul-betul sistem urinary, so kita tak ada masalah. Okey, isu kesihatan. Isu kesihatan maksudnya masalah kesihatan lah yang berkaitan dengan sistem urinary. Ada banyak, tapi untuk bab ini kita fokus kepada batu karang. Bisa dengar kan batu karang?
kan. Batu karang ni ada batu lah dalam dia punya ginjal. Okey. So, ini kegagalan ginjal ada banyak sebab yang menyebabkan ginjal kita rosak ataupun tak boleh berfungsi dengan baik. Mungkin disebabkan oleh penyakit. Okey, ataupun ada jangkitan bakteria ataupun berlaku kemalangan yang terkena kepada kita punya ginjal. So, ada masalah Okey, so penyebab utama kegagalan ginjal yang merosakkan glomerulus. Ingat kat mana glomerulus ni? Ini adalah kapilari darah yang bergumpal kan di dalam kapsul Bowman tu. Ingat balik. Okey. So, penyebab utama ginjal rosak adalah diabetes mellitus. Ini penyebab utama. Ini kalau penyakit lah. Penyakit kencing manis ni selalunya kalau orang kencing manis, kalau dah peringkat teruk, dia akan kacau ginjal juga. So, kencing manis pun dia ada, penyakit ginjal pun dia ada. Tu jaga betul-betul pemakanan kita. Okey. Tekanan darah tinggi juga boleh menyebabkan kegagalan ginjal. Okey. Kemudian kita ada satu lagi penyakit ni berkaitan dengan batu karang pembentukan batu karang di dalam ginjal. Okey, batu karang ni apa ya? Batu pasir ke apa? Okey, sebenarnya kita panggil batu ni bukanlah batu jalan tu, bukannya pasir-pasir apa. Sebenarnya dia adalah ketulan keras daripada asid urik. Kan dia macam asid dia ada kalsium oksalat ataupun hablur kalsium fosfat. Dia berkumpul lama-lama dia jadi macam ketulan. Okey. So ketulan ni mungkin mula-mula sikit, lepas tu lama-lama dia berkumpul, dia menjadi besar, menyebabkan ureter. Ureter tu yang keluar daripada pelvis tu. Okey. Tersumbat. Lepas tu air kencing yang sepatutnya keluar banyak jadi sikit. Penghasilan air kencing dia akan kurang lah. Jadi biasanya pesakit yang ada penyakit batu karang ni, dia susah nak kencing lah. Dia macam kencing tak lawas. Dia rasa macam nak kencing tapi air kencing sikit je keluar. Okay. Alright. Ini ginjal kita. Ini buah pinggang yang sihat lah. Yang belah kiri ni buah pinggang yang sihat. Buah pinggang yang berpenyakit belah kanan. Nampak dia macam berkedut-kedut sikit tu. Okay. So, glomerulus rosak akibat tadilah diabetes dengan tekanan darah tinggi. Okey. So ini batu karang dia duduk dekat sini. Jadi air kencing dihasilkan. Kat sini kan banyak berjuta-juta nefron yang kita belajar tu, proses penghasilan kencing. So air kencing akan keluar kat sini tapi terhalang. Ni ureter. Batu karang ni terhalang. Okey. Terhalang, air kencing nak keluar susah. Okey. So ni buah pinggang, nampak? Ni kalau ketulan besar sangat ni. Nampak ketulan dia besar. Jadi air kencing nak keluar tak boleh, dia tersekat. Masalah tu Okey. Tengok soalan sikit. Encik Azman menghadapi masalah pembentukan batu karang dalam ginjalnya. Okey, terangkan kesan batu karang terhadap kesihatan beliau. Apakah kesan batu karang terhadap kesihatan beliau? Kalau ada batu karang tu macam mana dia rasa? Air kencing dia jadi macam mana? Sakit ke tak? Okey. Ni. Kan? Batu karang ni dia menyekat. Menyekat atau menyumbatkan ureter lalu mengurangkan penghasilan air kencing. Okey. Cadangkan dua sebab mengapa seseorang boleh mendapat batu karang. Yang ni mungkin kamu pun nak tanya cikgu, macam mana dia boleh dapat batu karang cikgu? Macam mana orang tu dia senang kena batu karang? Ini kurang minum air. Air kena minum bagi betul-betul. Berapa gelas sehari? Berapa gelas sehari? 8 gelas. 8 gelas tu bukan satu gelas yang Milo, satu gelas yang kopi, satu gelas yang oren, bukan. 8 gelas air kosong. Okey. So kalau minum air yang dah ada gula tu dia tak kira, dia tak kira air yang tulen lah. Kita nak air yang air mineral, air putih. Air putih 8 gelas. Baru kita punya sistem ginjal kita cantik. Kalau tak nanti problem. Mungkin bukan sekarang, mungkin lagi 10 tahun, 20 tahun kita tak tahu. Na'udzubillah, kita jaga betul-betul supaya tak ada masalah di kemudian hari.
Okey, dan juga pengambilan garam mineral seperti kalsium secara berlebihan. Ini jugalah yang akan menyebabkan terjadinya batu karang. Okey. So, apa rumusan hari ni? Cikgu tak tulis pun rumusan. Cikgu nak tanya je apa yang kita belajar hari ni. Nak habis dah ni. Minggu depan masuk bab lain, bab rangka dah, bab tulang rangka. Okey, seorang-seorang bagi tahu apa yang kamu dah faham yang kita belajar hari ni. Mula dengan Adam. Cikgu senarai ni dekat depan cikgu ni. Adam belajar apa ini? Kaitan dengan apa? Ataupun cikgu tanya Sekejap. Tutup dulu.